masa pertama ini. Dan menarik untuk kita perkatakan tentang Negeri Sembilan musim lalu juara treble, memenangi Piala Sumbangsih, Piala Liga Hoki Wanita Malaysia dan Piala Vivian May Sword. Jadi 3 kejuaraan yang mereka perolehi. Namun seperti dikatakan oleh pengendali mereka, Kerajen, musim ini sedikit berbeza dari segi pemain-pemain yang diturunkan oleh Negeri Sembilan, dan mungkin mereka di atas kertas takkan agak kerdil berbanding Malaysian University yang diberisi agak ramai pemain-pemain kebangsaan, dan pastinya akan memberikan peluang yang cukup baik untuk kita menyaksikan perlawanan yang cukup menarik pada petang ini. Jadi pada petang ini juga kita bersama dengan bekas pemain hoki kebangsaan Mahinda Jiksing yang akan bersama dengan kita untuk aksi pada petang ini. Jadi Mike, nampaknya perlawanan pertama untuk kita bawakan secara langsung Piala Sumbangsih Wanita ini pastinya cukup menarik untuk kedua-dua pasukan. Ya, terima kasih Syafiq. Dan kalau kita lihat, ini adalah perlawanan yang ke-24 secara keseluruhan dalam edisi 2024 ni, dan ini adalah perlawanan yang ketiga bagi kedua-dua pasukan, dan juga perlawanan ini dikenali sebagai Piala Sumbangsih bagi edisi 2024. Dan sedikit analisis yang kita buat tadi Syafiq sebelum perlawanan ini, sudah pasti Negeri Sembilan pada edisi ini adalah lebih kepada berstatus underdog. Yeah. Walaupun mereka telah mendapat treble pada tahun lepas, tetapi kelebihan berada kepada pasukan Malaysian University sebab mereka mempunyai 9 pemain kebangsaan. Ya, itu antara kelebihan yang dimiliki oleh Malaysian University untuk aksi pada petang ini, merebut Piala Sumbangsih dengan boleh dikatakan begitu 9 orang pemain kebangsaan itu memberikan kelebihan kepada mereka. Jadi 2 perlawanan sebelum ini menyaksikan Negeri Sembilan menewaskan PDRM Blue Warriors 3-2 di Stadium Hoki Seremban 2 dan juga menewaskan Mutiara Impian 6-1, manakala Malaysian University terikat satu sama menentang QNet dan juga menewaskan KL City 8-0. Dan ini dia barisan pemain utama untuk Malaysia University. Kita dapat saksikan begitu ramai sebenarnya pemain kebangsaan yang berada dalam kesebelasan utama. 6 pemain kebangsaan berada dalam kesebelasan utama pasukan Malaysian University, dan pastinya menjadikan mereka cukup ampuh untuk mempamerkan permainan yang terbaik pada petang ini. Pilihan dari Lailin Abu Hassan, pengendali untuk Malaysian University. Ini dia Lailin Abu Hassan, pengendali yang pastinya ingin mengharapkan kemenangan diperolehi oleh anak-anak buahnya pada aksi perlawanan Piala Sumbangsih. Dan ini pula barisan pemain Negeri Sembilan, dan menyaksikan barisan pemain muda dan pemain berpengalaman yang diturunkan oleh Kerajen. Mereka juga memiliki 2 pemain guest player dari China, Li Meiling dan juga Zing Zhen. Manakala 2 pemain kebangsaan, Roslinda Nigago dan juga Anis Hamaisar, seorang lagi pemain kebangsaan. Jadi Kerajen tugas yang cukup getir untuk dengan Negeri Malaysian University bagi mempertahankan kejayaan pada musim lalu. Ya Syafiq, salah satu syarat dalam kejohanan ini adalah walau bagaimanapun mana-mana pasukan mempunyai banyak pemain kebangsaan, tetapi gabungan antara pemain kebangsaan dan guest player hanya 6 pemain saja dibenarkan setiap masa dalam padang. Kita lihat walaupun 9 pemain kebangsaan bagi Malaysian University, tetapi mereka hanya boleh menggunakan khidmat 6 pemain kebangsaan pada setiap masa di atas padang, Syafiq. Dan mereka terus melakukan gerakan ketika ini. Jadi gandingan yang cukup menarik untuk kita saksikan 6 pemain kebangsaan dalam skuad Malaysian University sedang melakukan serangan ke atas Negeri Sembilan. Ya, lihat bagaimana pasukan Negeri Sembilan bermula dengan bermain 23 meter defending, manakala ada high pressing dan juga full press daripada Malaysian University, cuba mencari ruang ataupun cuba mendapatkan settle down yang awal. Dan di situ kita lihat sudah pasti inilah kekuatan pasukan Negeri Sembilan. Mereka akan bermain half court dan menggunakan counter attack sebab ini adalah satu pasukan yang muda. Gasan yang menjadi dilakukan oleh Surizan, namun jadi rampas semula oleh Malaysian University. Dan ketika ini Anis Mairah di bahagian tengah itu. Sebenarnya kedua-dua pasukan ini mempunyai 2 penjaga gol terbaik di dalam pasukan kebangsaan Malaysia. Kalau kita lihat
bagi pasukan Malaysia University, mereka mempunyai Siti Zalia, seorang penjaga gol yang begitu hebat, manakala pasukan Negeri Sembilan juga mempunyai seorang penjaga gol yang begitu baik, iaitu Nur Hazlinda. Kedua-dua pasukan ini mempunyai kestabilan di penjaga gol dan juga PC attack yang berkesan bagi kedua-dua. Tetapi kelemahan bagi pasukan Negeri Sembilan pada tahun edisi ini, mereka kehilangan senjata utama, high scoring player, iaitu kita tahu Noah Amira Shakira. Pula tahun ini beraksi untuk Malaysian University berbanding dengan Negeri Sembilan tahun lepas. Dan juga seorang flicker utama Noraini tidak beraksi pada edisi ini, tetapi menjadi penolong jurulatih bagi pasukan Negeri Sembilan untuk membantu coach K. Rajan. Ya, satu tamparan yang cukup hebat bagi Negeri Sembilan pada edisi kali ini, meskipun mereka berjaya mempelai 2 kemenangan awal dalam 2 perlawanan yang pertama. Namun ini perlawanan yang boleh dikatakan perlawanan yang cukup penting, perlawanan yang buku bertemu dengan ruas bagaimana persembahan yang ingin dipamerkan oleh pemain-pemain kandingan baru untuk Negeri Sembilan ini. Apakah mereka berjaya menyerap tekanan yang diberikan oleh Malaysian University yang pastinya mempunyai banyak kelebihan di atas kertas dan cuba diterjemahkan di atas padang ketika ini. Ya, satu permulaan yang begitu baik daripada Malaysian University. Sudah tentu mereka menggunakan high pressing dan cuba curi turnover ataupun kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain muda Negeri Sembilan dengan harapan mendapat circle penetration ataupun cuba mendapat penalti corner. Itulah kekuatan pasukan Malaysian University sebab mereka mempunyai pengalaman dan juga bakat yang begitu tertinggi berbanding dengan pasukan Negeri Sembilan. Tu pukulan ke dalam D yang berjaya dihalang, dipersalahkan oleh umpire. Hit kepada Malaysian University, masuk ke dalam kawasan D ketika ini, peluang untuk melakukan sesuatu dan pukulan sudut penalti yang pertama berjaya diperolehi oleh Malaysian University. Ya, satu pas yang begitu baik, satu larian baseline. Lihat bagaimana mudah, sebenarnya ada 3 pertahanan, begitu mudah dapat mencari kaki kiri pertahanan. Dan sudah tentu ini adalah PC yang pertama bagi pasukan Malaysian University. Kita tahu pasukan Malaysian University juga mempunyai flicker yang baik seperti nombor 27 Nur Mai Zaitol dan juga nombor 24 Nurul Fatin. Sudah pasti mereka akan menggunakan 2 castle, 2 deflector. Jadi Nur Mai Zaitol dan juga Nurul Fatin setakat ini sudah pun menjaringkan 1 gol musim pukulan sudut penalti ketika mereka menentang Kuala Lumpur City di perlawanan yang kedua. Dan pukulan yang berjaya dilakukan berjaya dihalang oleh tahanan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan cuba melakukan serangan balas ketika ini. Gerakan yang baik dilakukan oleh Surizan, melakukan tolakan kepada Zati Aliani. Masih lagi Zati dalam kawasan D. Bagaimana terlalu kuat pula tolakan yang dilakukan untuk mendapatkan Li Mailing, main jemputan dari China. Ya, lihat sebenarnya satu idea yang baik, tetapi dalam kedudukan ni selalu penyerang-penyerang harus berada di baseline ataupun belakang pertahanan. Di situlah bahaya apabila mana-mana penyerang mendapat bola. Oh, kena kaki dari Diana Akilah. Terus Malaysia University melakukan asakan. Ya, pengadil mengatakan bahawa bola tu tidak bergerak 5 meter sebelum memukul dalam kawasan D. Itu adalah satu tindakan yang baik daripada pengadil. Dan kalau kita lihat sekarang ada high pressing daripada Malaysian University. Pendapat saya, Malaysian University terlalu bermain di bahagian tengah sebab di situlah kekuatan pasukan pertahanan sebagai satu unit di bahagian tengah. Malaysian University harus menggunakan T-point attacking ataupun lebih banyak transfer of play untuk mendapat serangan di dua-dua bahagian di top D. Ya. Olan cuba dilakukan oleh Malaysian University ketika ini. Terus cuba mendapatkan normalizatul di bahagian hadapan. Ada di hadapan sama dengan Siti Zulaika. Bola yang baik. 3 pemain yang cuba diatasi namun berjaya dipintas ketika ini dengan Negeri Sembilan pula mengatur gerak. Peluang untuk melakukan asakan namun terhenti dari Zati. Mencari semula rakan untuk melakukan tolakan. Baik kali ini tolakan yang ibtasan yang dilakukan. Peluang untuk Negeri Sembilan mesti Zati Aliani. Pantas diberikan peluang satu lagi.
lagi dalam kedudukan yang cukup baik untuk mereka mendapatkan pukulan sudut penalti yang pertama. Ya, sebenarnya pengadil memberi sedikit advantage dan membenarkan pasukan Negeri Sembilan untuk mendapat bola dan buat serangan. Ini adalah satu kesilapan yang begitu mudah daripada Malaysian University dan memberikan penalti corner yang pertama. Begitu mudah. Pada pendapat saya mungkin indoor tackling flat base yang lebih baik harus dilakukan oleh pemain nombor 3 Malaysian University tadi, Nur Izaida. Dan lihat sekarang 2 castle akan digunakan, 2 deflector. Jadi Hanis Sumairah, satu tolakan tersasar dari Hanis Sumairah. Dia sebelum ini sudah pun meledak 3 pukulan sudut penalti. 2 ketika menentang Mutiara dan 1 ketika menentang PDRM Blue Warriors. Ya, lihat mungkin beliau ingin mencari flick di sebelah kaki kiri pelari pertama. Sudah ditutup dengan begitu baik. Dan pendapat saya mungkin harus menggunakan di sebelah kanan. Sekurang-kurangnya meletak bola di dalam gawang dan tidak membazirkan. At least tepati sasaran dulu. Ini Sumairah di barisan di bahagian pertahanan sama dengan Nur Syuhada untuk Negeri Sembilan. Makarannya dalam pukulan sudut penalti. Ya, lihat apabila BOD daripada pasukan Negeri Sembilan, pasukan Malaysian University menggunakan pocket press apabila pergi bola ke back kanan atau back kiri. Kawalan yang tidak begitu kemas pula dilakukan oleh Lian Akilah. Baik, petasan yang dilakukan Surizan. High pressing yang tidak begitu kemas daripada pasukan Negeri Sembilan. Kalau kita lihat ada banyak slip passes ataupun menggunakan connector untuk keluar daripada bill of the defense. Patutnya bila menggunakan high pressing patut 1 lawan 1, dan apabila mereka mendapat bola atau back kanan ataupun center back harus menekan supaya tidak memberi beliau untuk mempunyai banyak masa dan juga vision. Tamparan kurang kemas dari Zing Zen. Cuba untuk merampas mula kawalan bola. Dikawal dengan baik ketika ini. Tertadi oleh Raja Nur Syarina. Pengadil mengatakan sebenarnya satu kesalahan apabila curi bola daripada belakang. Dan lihat ada sedikit pressing sekarang daripada pasukan Negeri Sembilan berbanding dengan 5 minit pertama mana mereka bermain hanya half court. Tekanan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan ketika ini ke atas Malaysian University. Padan yang menjadi dilakukan ini cuba digerakkan oleh Kirantip Kaur, seorang lagi pemain kebangsaan. Dipintas oleh Fazilah. Gerakan yang cuba dilakukan, bola terkena kaki. Apa saya Malaysian University harus lebih tenang sebab mereka sebenarnya mempunyai talent untuk memegang ball possession yang lebih tinggi. Dan mereka saya lihat lebih menggunakan skill individu berbanding dengan beraksi sebagai satu pasukan setakat ini. Belakang tak menjadi dari Zati Aliani. Satu idea yang baik daripada pertahanan. Begitu mudah hanya mendapat mencari free hit ataupun pukulan 16 untuk keluar daripada tekanan high pressing yang dilakukan oleh penyerang-penyerang pasukan Negeri Sembilan. Ya, gerakan yang dilakukan oleh Malaysian University. Tumpuan sudah pasti pertahanan pasukan Negeri Sembilan harus memberi kepada Nur Amira Shakira, iaitu jersey nombor 19 Malaysian University, sebab itulah target pemain yang utama bagi pasukan Malaysian University. Sudah pasti pertahanan pasukan Negeri Sembilan harus menggunakan double team. Dan kalau kita lihat dalam situasi sekarang ada 3 pertahanan di dalam D dan mereka menggunakan handball, tetapi pendapat saya mereka harus menggunakan jalan yang lebih jauh untuk masuk dalam D daripada memukul di dalam kawasan panas. Ini Sumairah, dia melakukan pintasan sebentar tadi.
Tiga pemain yang perlu diatasinya. Namun gagal di situ untuk melepasi kawalan dari Siti Nur Atika. Ya, satu skill yang baik tetapi mungkin ada sedikit body contact. Di situlah pengadil mengatakan ini adalah satu kesalahan dan pukulan bebas diberi kepada Malaysian University. Pengadil mengatakan harus mengambil bola pukulan bebas daripada spot tersebut dan bola tu harus dimatikan. Ya. Nur Fatihah. Satu tekan ke belakang yang tak menjadi. Terlepas pula dari emailing. Lepas 11 minit Syafiq sudah pasti hanya ada satu penalti corner bagi kedua-dua pasukan. Ya. Dan juga circle penetration yang begitu kurang bagi kedua-dua pasukan. Mungkin satu serangan ataupun dua serangan, tetapi permainan lebih kepada di bahagian tengah, di bahagian kuarter 2 dengan kuarter 3, di bahagian tengah. Kurang daripada serangan. Mungkin taktikal yang digunakan berbeza. Mereka compact sebagai defense dan guna counter attack. Tetapi pendapat saya Malaysian University harus bermain sebagai satu pasukan berbanding dengan menggunakan skill individu. Belum ada percubaan tepat dilakukan oleh kedua-dua pasukan sebenarnya dalam 12 minit yang pertama ini. Mainan lebih tertumpu di bahagian tengah saja. Pendapat saya mereka harus lebarkan padang disebabkan oleh compact defense sebagai satu unit dan harus menggunakan lebih banyak transfer play. Ya. Ataupun 3 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali baru masuk dalam D. Berbanding dengan 1-2 pasal terus nak masuk D. Sudah pasti bukan senang. Ya. Malaysian University terus melakukan asakan ketika ini. Cuba melakukan tolakan ke dalam kawasan D. Namun pertahanan yang baik dilakukan oleh Negeri Sembilan. Dan mereka terus melakukan serangan balas. Kesilapan pula di situ daripada Fazila yang menjangkakan bola itu diambil oleh Nur Syuhada. Ya, sebenarnya Nur Syuhada Syafiq beraksi dengan baik. Beliau adalah free woman ataupun last man ataupun libero ataupun sweeper, di mana selalu bergerak di antara bola dengan stroke point dan menutup setiap pukulan di kawasan panas. Lagi Malaysian University melakukan asakan. Rakan yang cuba dilakukan oleh Nur Amirah Syakirah. Ya, lihat sekarang strategi daripada Coach Rajan menggunakan dua high forward manakala 9 pemain bertahan. Ya. Lihat, itu kedudukan dan strategi yang digunakan oleh Coach Rajan. 9 bertahan, 2 high forward attacking. Ini mungkin tidak ada polisi itu lebih baik sebenarnya untuk Negeri Sembilan ketika ini. Mereka bertahan dengan cukup baik. Tampanan yang berjaya dilakukan. Sekarang lihat 10 pemain pertahanan dengan penjaga gol dan hanya satu high forward yang digunakan oleh pasukan Negeri Sembilan. Dan lihat kelemahan utama Malaysian University, mereka hanya memukul kawasan panas dan tetapi berjaya PC yang kedua. Tapi pendapat saya mereka harus menggunakan lebih banyak transfer play untuk masuk dalam kawasan D. Jadi ini peluang yang dimiliki oleh Malaysian University untuk mendapatkan jaringan yang pertama melalui pukulan sudut penalti yang diperolehi daripada insiden ini, Mike. Ya, kalau kita lihat sudah pasti dalam perlawanan ini juga ada video referral boleh digunakan. Dan kalau kita lihat kapten pasukan Negeri Sembilan iaitu Fazila Silverstone cuba tanya pengadil kenapa diberi penalti corner ni, dan beliau mengatakan ada stick check dan sudah pasti ini satu penalti corner yang begitu penting bagi Malaysian University untuk mendapat gol pertama mereka. Ini peluang yang cukup baik bagi Malaysian University. Set piece yang baik namun tersasar. Itu idea yang bijak sebenarnya, namun tolakan dari nombor Zatul Hanim sedikit tersasar. Ya, ini satu set piece, katakan back to the pusher. Sebenarnya semua pertahanan sudah ditewaskan dan mungkin sedikit tergopoh-gopoh daripada pusher nombor 77. Pendapat saya beliau harus tahan bola tu dulu, dan kemudian menggunakan flick untuk menewaskan penjaga gol. Sudah pasti penjaga gol akan rebahkan badan dan ruangnya adalah di jaring
bukannya di board. Ya. Ini giliran Negeri Sembilan untuk melakukan asakan di Zati Aliani. Tak berjaya lepas dari Zati Aliani. Lihat bagaimana ada sedikit kurang sokongan daripada penyerang-penyerang. Selalunya 1 lawan 2, 1 lawan 3. Dan ini memberi sedikit kesusahan kepada hit woman mereka, iaitu top target, iaitu Nur Amira Shakira. Terpaksa selalu menewaskan 2 atau 3 pemain untuk berada dalam kawasan D. Jadi begitulah tamat aksi di suku yang pertama ini dengan menyaksikan tanpa sebarang jaringan dan tidak ada percubaan tepat, Mike, yang dalam 15 minit yang pertama ini. Ya, setakat ini kita lihat satu perlawanan yang seimbang. Kedua-dua jurulatih menggunakan kekuatan mereka, iaitu bertahan sebagai satu pasukan dan cuba menggunakan counter attack. Setakat ini Malaysian University hanya mendapat 2 penalti corner, manakala pasukan Negeri Sembilan mendapat 1. Dan kita lihat semua penalti corner direct tidak berjaya daripada Negeri Sembilan. Pasukan Malaysian University menggunakan 2 PC, 1 pukulan daripada kasa pertama tidak berjaya, tetapi set piece yang kedua berkesan. Tetapi mungkin pusher tu terlalu gopoh-gapah. Dan pendapat saya, kalau Malaysian University bermain di tahap optimum mereka mengikut bakat yang sedia ada, perlawanan ini patut harus jadi satu perlawanan yang mudah. Betul. Tapi setakat ini susah untuk mereka. Ya, ini antara aksi yang berlangsung di suku yang pertama ini. Pukulan sudut penalti pertama yang diperolehi oleh Malaysia University dan juga Negeri Sembilan juga. Kedua-duanya gagal dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan percubaan tepat. Meskipun ini daripada Hani Sumairah, antara penjaring terbanyak Negeri Sembilan setakat ini dengan 4 gol, 3 daripada pukulan sudut penalti yang gagal disempurnakannya ketika ini. Peluang ketika menentang Malaysian University. Di suku yang pertama menyaksikan tak ada sebarang jaringan yang berjaya dihasilkan oleh kedua-dua pasukan, dan mungkin di suku yang kedua nanti akan ada perubahan yang lebih baik. Ini pula adalah dari pukulan sudut penalti yang kedua daripada Malaysian University yang hampir-hampir untuk mendapatkan jaringan. Sekurang-kurangnya percubaan tepat, namun pukulan yang dilakukan oleh Nombor Zaitul Hanim tersasar di sebelah kanan gawang. Jadi 0-0.